Tapi sekarang ni awak sendiri kena atur mana waktu nak belajar sebab dah tak ada kawalan cikgu. Sebelum akak-akak sebelum ni cikgu yang kepung. Cikgu yang kepung, waktu ni belajar ni, waktu ni belajar tu. Sekarang tak ada cikgu kepung. Lagi minggu depan ni tak ada cikgu yang kepung. So, jadinya teacher harap awak sendiri kepung diri awak, belajar yang efektif, belajar dengan cara yang berkesan. Okey, ni tadi yang teacher bincang adalah soalan objektif trial Kelantan 2021 yang mana nombor 15 untuk cari relative atomic mass of a sample of isotope. Ada dalam isotop tu ada 2 sampel. So ingat rumus dia adalah ini. Mass of sample A, gisim sample A darab dengan percentage sampel tersebut. Lepas tu tambahkan dengan next sample. Rumus dia sama. Mass of sample, hilang pula. Mass of sample darabkan dengan percentage tu. Okay. So kita akan pergi ke perbincangan kita yang sepatutnya iaitu carbon compound. Kita tengok kat sini. Alkene X contains 4 carbon atoms. So ini maklumat, gariskan kata kunci 4 carbon atoms and is able to show isomerism. So draw and name, 4 markah. Draw and name the structure formula of 2 isomer. Dia nak 2. Draw, name 2 isomers of alkene X. So 4 markah. Dia nak 2. So ini isomer 1. Isomer 2. Kemudian dia nak draw and name. Draw 1 markah. Name 1 markah. Okey. Sekarang kena ingat 4 carbon atoms of alkene. So kalau 4 carbon atoms, 4 mat add but. So 4 adalah but. Bila dia punya homologous series dia in, so dia adalah butene. Ataupun dalam bahasa Melayu, butena. Okay, butene. Dalam bahasa Inggeris, butene. So now kita nak kena draw and name. Sebelum kita pergi lebih jauh, teacher nak buat ulang kaji sikit. Kalau soalan tanya, give definition of isomer. Apa maksud isomer? Okay. Isomer adalah dia adalah pertama sekali kata kunci dia mesti ada perkataan molekul. Molekul. Tak ada ion. Ion tak boleh buat isomer. Atom tak boleh buat isomer. Dia mesti molekul which is covalent compound. Molecule with same chemical, same molecular. Same molecular formula. Nampak? Molecule, molecular formula. Molecule with same molecular formula, different structural formula. Sebab teacher dapat trace, awak lemah dalam definisi. So teacher kata setiap kali ni mesti teacher highlightkan definisi. Kena hafal definisi isomer. Molecule with same molecular formula, different structural formula. Ataupun isomer dalam bahasa Melayu, molekul dengan formula molekul yang sama, berbeza tetapi berbeza formula struktur. Itu saja. Very very simple. Okay. So sekarang Teacher, ya. yang formula tu memang ada R ke? Tak ada. Tak ada. Formula. Formula. Okay. Molecular formula. Tak ada. Bagus Soli. Satu-satu dia teliti. Kita ni main tarik je pen ni. Okay. So seterusnya kita nak jawab soalan ni. Kalau kita tengok butene, jangan kita terus fikir isomer yang bombastik. Kalau alkene very easy dia punya isomer sebab location of double bond, lokasi ikatan ganda dua, berbeza lokasi pun dia akan jadi another isomer yang lain. So kita ada 4 carbon, 1, 2, 3, 4. So letak dekat carbon yang pertama, so ini dah satu isomer. Ini satu. Tapi dengan syarat mesti tulis nama yang lengkap ya. Okey, kemudian lukis struktur yang lengkap. Letak dekat yang kedua ni pun ini dah yang kedua. Kemudian isomer yang ketiga kita buat macam mana? Kita jadikan buang yang ini buangkan ni, kita bawa
Jangan letak dekat bawah C yang ni. Kalau kita bawa C yang ni, kita letak bawah ni, dia akan jadi sama. Sini ke sini sama. So, jangan bawa ke sini. Kita letak dekat, kita langkah satu karbon. Satu karbon, langkah satu. So, langkah ke sini, kita bawa ke sini. Yang C ni, C yang ini, kita bawa ke bawah ataupun ke atas C yang tengah-tengah. Jangan letak dekat C hujung sini atau C hujung sini. Tak boleh letak dekat C hujung sini atau C hujung sini sebab bila kita letak dekat hujung, akhirnya dia akan sama. Dia akan belok macam tu. Dia tetap bersambung. So kalau kita nak letak jadi ke isomer, kita kena ambil buang yang ini letak dekat tengah-tengah. So C1 kat sini. So jawapan dia akan jadi macam ni. Nampak? Ini but 1-in. Sebab dia punya carbon, dia punya double bond, ikatan ganda dua dia dekat carbon yang pertama. Okay, yang ini dia berjumpa ikatan ganda dua dia double bond located at the second carbon. Carbon yang kedua. Sebab tu but 1-in, but 2-in dan seterusnya C tadi ni kita bawa ke sini. So sebab tu dia jadi ke atas ni, nampak? C yang ni dia bawa pergi ke atas ni. So maksudnya yang bersambung ada 3 carbon saja. 1, 2, 3. Ini dia punya main dia. Yang bersambung, yang panjang, continuous long chain dia adalah 3. 1, 2, 3. Sebab tu nama dia prop. Dan apa jadi kepada C ni? Dia akan jadi branch, nama dia methyl. So 2-methyl propene. Okay. Kenapa tak buat 2-methyl prop 1-in? Sebab kalau kita tak ada pilihan lain. Kalau double bond kita letak dekat sini, nama dia tetap juga 2-methyl prop 1-in. Kalau double bond kita letak dekat sini pun, nama dia 2-methyl prop 1-in. Maksud dia double bond ni kalau kita letak dekat mana-mana pun, kalau kita tukarkan, dan maksud teacher ni, okay, ni tak ada ni tak ada. Ni tak ada, kita ganti kat sini. Double bond. Nama dia tetap juga 2-methyl prop 1-in. Sebab methyl dekat sini, okay. So kalau kita buat dekat sini, so ini adalah nombor 1, 2, 3. So ini akan jadi, ini jadi CH kan? Ini 2H kan? Ini akan jadi methyl. So dia tetap nama dia 2-methyl prop 1-in. So sebab tu tidak ada kepentingan untuk kita tulis 2-methyl prop 1-in. So dia buat tulis 2-methyl propene dah cukup. Berbanding kalau but 1-in, but 2-in ni untuk butene, kalau letak dekat sini nama dia but 1-in. Kalau letak dekat sini nama dia but 2-in. Sebab tu penting kita letak nombor ni. Okay. So nama dia lah satu struktur, satu nama, satu markah. Setiap tu satu markah. Awak jangan risau. Teacher. Ya. Kalau kita terbuat 2-methyl prop 1-in, dikira salah ke? Benda tu ada isu sebenarnya. Nak cakap tu. Ada tahun tu dia tak diterima. Tapi bila waktu tanya dengan orang yang penghubal tu, dia kata sepatutnya tak adalah dihukum, tak diterima. Tapi ada itu yang menanda waktu tahun, dalam berapa tahun sudah kan, dalam 5 ke 6 tahun sebelum tu ada keluar macam tu, dia tak terima. Okay, so awak ingatlah kalau untuk propin, tapi insyaAllah lah teacher pegang pada cikgu tu, kata tak apalah cikgu buat je lah, tak salah pun lah. Dia kata tak salah pun kalau buat prop 1-in, tak salah. Bukan benda yang salah. Cuma kita kata tak ada beza pun. Kalau kita dah terbiasa buat tu buat. Okay. Ni kita cuma nak beritahu kenapa dekat dalam skema ni dia tak tulis 2-methyl prop 1-in. Sebab letak kat mana-mana pun dia akan sama. Dia yang untuk yang sama ni tak perlu tulis nombor ni adalah propene and ethene-nya. Sebab apa? Sebab dia pendek. Bila dia pendek, kita tak boleh nak dapatkan berbeza structural formula. Dia memang pimai-pimai tangtu. Macam propene, pergi sini dia akan jadi prop 1-in. Kalau dia duduk dekat sini pun prop 1-in. Dia macam tu.
Tapi kalau untuk butene, bila dah naik ke atas butene, pentene, hexene, heptene, octene, nonene, dekin semua kena ada nombor. Sebab dia punya kebarangkalian untuk berpindah-pindah dengan double bond ni banyak. Okay, sorry, kalau propin dengan etin je yang tak perlu hubung nombor. Okay, boleh? Okey, teacher. Boleh. Good. So, kita tengok B. Table 3 shows the information compound P and compound Q. Compound P has 4 carbon atoms, sama 4 carbon atoms, unsaturated and satu lagi saturated. Unsaturated hydrocarbon dengan saturated hydrocarbon. Okey, sekarang ni kat sini apa yang teacher nak bagi definition lagi, nak suruh awak ingat lagi definition about definition hydrocarbon. Selalu keluar. So apa itu hydrocarbon? Dia adalah organic compound. Hydrocarbons, organic compound consist of hydrogen, nama pun hydrogen and carbon atom only. Mesti ada perkataan only. Okay, kalau tak ada perkataan atom pun tak apa. Organic compound consists of hydrogen and carbon only. Dia ada perkataan only. Wajib ada perkataan only. Sebab tu nama dia hydrocarbon. Kalau yang non-hydrocarbon, organic compound consists of hydrogen, carbon and another atom. Macam tu. Okay. So, kita nak tengok untuk soalan ni 6 markah. Dia minta draw the structural formula. So draw the structural formula, name the functional group and then write the general formula. So kat sini sebenarnya awak dah boleh buat dalam bentuk jadual. Macam mana jadual awak? Bila awak ada 3 point untuk awak ulas 2 jenis sebatian, so awak dah boleh buat ni. Sebatian P, sama je macam table ni, buat. So compound P, sebatian P, compound Q. Okay. So untuk compound P, compound Q, kat sini awak terus buat. Ini apa draw structural formula dia. Ini structural, tajuk dia structural formula. Okay, structural formula ni apa? Awak boleh lukis mana-mana isomer untuk P dengan Q. Okay. Sekarang ni kita tahu. Okay. Ini adalah alkene X kan? Okay. So kat sini dia beritahu P for carbon atom. So kalau dia unsaturated maksudnya dia adalah alkene. Homologous series dia adalah alkene. Saturated hydrocarbon dia adalah alkene. Why? Sebab saturated ni maksud dia consist only carbon-carbon single bond. Kalau untuk unsaturated consist of carbon-carbon double bond. Kalau tak tepu maksudnya dia terdiri daripada carbon-carbon ikatan ganda 2. Ataupun ialah ikatan ganda 2. Kalau untuk tepu carbon-carbon ikatan tunggal. So kat sini alkene. So kita tahu dia punya hint lagi ada 4 carbon. So kalau 4 carbon maksudnya dia adalah butene dan untuk Q adalah butane. So you can draw any isomer that you know. Ambil satu saja. Of course lah teacher galakkan jangan ambil yang bombastik. Jangan ambil yang ada branch. Buat yang paling simple. Okay, sebab bukan tak boleh buat, boleh tapi ada risiko awak tergelincir, awak buat silap. So kita buat yang simple. Ni. Apa-apa biasakan tulis nama. Yang lengkap bersama dengan nama. Nama tadi dah ada tadi kan. Tadi pun butene juga kan. So lukis yang pasti bilangan H mesti lengkap. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So nama dia adalah butene. Walaupun tak ada markah, kadang tak ada markah, jadikan satu habit nama structural formula dengan nama. Okay. Compound Q dia adalah butane. So butane. So kalau butane biasa je lah. Okay. So butane.
Okey. Okey, seterusnya awak buat name of the functional group. Buat jadi macam ni. So untuk kumpulan berfungsi ataupun functional group ni, carbon, carbon, double bond. Kalau awak nak tulis, awak kata carbon, tulis kalau awak ni, awak buat dalam bracket carbon, carbon, double bond. Lepas tu tulislah carbon atoms atau carbon atoms and carbon atoms with double covalent bond ataupun double bond. Tak tulis covalent pun tak apa, double bond. Single bond between atom carbon. Mesti tulis between atom carbon. Kalau kita kata single bond sahaja, kita tak tahu siapa yang single bond. Sebab dalam hydrocarbon ni kita ada juga bonding between carbon and hydrogen. So kalau tulis single bond saja, carbon dengan hydrogen pun single bond. Yang ni carbon dengan hydrogen dia pun single bond. So kena kata single bond between atom carbon. Double bond between carbon atom. Atau carbon double bond. Carbon single bond. Kalau kita lukiskan dia. Okay, ingat kalau functional group yang nyanyian kita tu. Okay, yang nyanyian kita tu N-E-9-O-8. Alkene, alkyne, alkohol. Itu adalah kita punya functional group. Dia punya yang kita nyanyi ni adalah homologous series. Ini homologous series. Kalau functional group ni yang ni carbon. Kalau yang N, E, all, O8 tu adalah homologous series. Untuk yang carbon double bond itu functional group. Dua benda yang berbeza. Kita ulang balik. Alamak, takut rosak. Kita ulang balik. Soalan selalu tanya state homologous series. Ciri homolog. State functional group. Kumpulan berfungsi. So kalau nak homologous series itulah yang kita nyanyi tu. Homo yang nyanyi homo all it. Alkene, alkyne, alcohol, carboxylic acid dengan ester. Kalau functional group, itu yang carbon single bond, carbon double bond, alkyne carbon triple bond. Atau perkataan dia single bond between carbon atom, double bond between carbon atom, triple bond between carbon atom. Alkohol dia OH ataupun nama dia hydroxyl. Kalau untuk carboxylic acid COOH, carboxyl. Kalau untuk ester COO iaitu nama dia adalah COC, carboxylate. Okay, carboxylate. Dalam bahasa Melayu hidroksil, karboksil dan karboksilat. Okay, kena tahu. Sebab kalau soalan tanya homologous series, kita beritahu functional group, tak dapat markah walaupun dia betul. Kalau tanya homologous series of ethanol, so dia adalah alkohol. Kalau awak jawab hydroxyl, salah. Saya cakap functional group baru hydroxyl. Okay. So kat sini kita tengok. Next adalah formula AMP. Formula AMP mesti tuliskan N dia ni wajib. Ni. N dia ni wajib. CnH2n. N sama dengan 2 sama dengan 3. Kenapa kena ada N? Sebab untuk P ni kan alkin. Ini kan alkin. Kalau alkin dia tak boleh bilangan karbon dia start daripada 1. Untuk dia tak ada metin. Metin tak ada sebab mat satu karbon. Kalau satu karbon macam mana dia nak buat double bond dengan siapa?
Dia tak ada pasangan. So sebab tu N dia mesti start dengan 2. Wajib tulis N equal to 2, 3 and so on. Kalau untuk alkane, ya, dia ada methane. Dia ada methane. Sebab untuk alkane dia semua single bond. Okay, so sebab tu dia punya N start daripada satu. Ini kena ingatlah dia punya untuk alkene, alkyne, alkohol dia punya general formula dia. Kalau untuk alkene untuk alkane CnH2n tambah 2 yang mana N equal to 1, 2, 3 and so on. Alkene CnH2n which is N starting from 2, 3 and so on. Kenapa sampai 3 teacher? Boleh nak buat 4, 5, 6 sampai 10. Tak kalah balik masa. Buat sampai 3 cukup. 2, 3 buat titik-titik macam tu cukup. Okay, maksud dia dan seterusnya. Dia boleh jadi 2 dan ke atas. Dia tak boleh jadi kurang daripada 2. Untuk alkyne, CnH2n minus 2. Which is N is equal to sama juga 2, 3 and so on. Okay, untuk alkohol CnH2n plus 1 OOH. Yang mana N sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Macam tu. Kalau dia tanya general formula ataupun formula AMP. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Soalan seterusnya adalah tentang to differentiate which one acid. Senang kata kita nak buat apa istilah dia tu? Astagfirullahalazim. Chemical test lah. Dia macam chemical test for acid. Cuma diberikan situasi satu alkohol, satu acid. Kadang-kadang dia boleh couplekan juga. Macam contoh dia, dia beritahu one of the bottle contains ethane, tak boleh ethane. Contoh, contain hexane, another bottle contains hexanoic acid. Contoh. Describe a chemical test that can be used to verify ethanol and ethanoic acid in each bottle. So maksud dia kat sini, kita tak payah nak verify ethanol. Kita gunakan chemical properties of ethanoic acid. Yang mana kalau kita campurkan bahan tersebut dekat ethanol, no reaction. So nanti untuk observation untuk ethanol is no reaction. Tapi untuk ethanoic acid got reaction. Contoh dia colorless bubble gas release dan sebagainya. Okay. Sekarang ni 10 markah. Describe a chemical test that can be used to verify ethanol and ethanoic acid in each bottle. Your explanation should include apparatus and materials with the procedure. Ingat, kalau materials and apparatus, dia 1 markah. Semua banyak-banyak 1 markah. Tak lengkap, 1 hilang markah semua. Sebab tu apparatus and materials tapi tak ada kesalahan jika awak tulis apparatus yang tak berkaitan. Okay. Untuk observation, disebabkan kita ada 2 materials, kita ada 2 bahan. Kita ada 1 ethanol, 1 ethanoic acid. So maksud observation kita mesti ada 2. What happened to ethanol? Apa jadi pemerhatian dekat ethanol dan apa jadi dekat ethanoic acid? So kat sini 1 pemerhatian, 1 markah, 1 markah. So untuk prosedur. Okay. Untuk prosedur, baki dia ni adalah untuk prosedur. Tapi kita kena ingat, bila chemical test dia mesti melibatkan untuk dia punya standard requirement for chemical test, dia mesti ada POC. Apa tu POC? P adalah procedure, dah ada procedure, dah ada kan? O observation dan satu lagi mesti ada conclusion. So walaupun tak ditulis di sini, kita mesti mention what is our conclusion. Okay, kita tengok macam mana dia punya ni, cara jawapan dia. Bila kita nak chemical test of acid,
kita mesti pakai dia punya chemical reaction. Kita tahu acid can react with reactive metal. Reactive metal ni apa? All metal yang awak belajar kecuali cuak. Cuak ni tak reaktif, not react, dan juga lagi satu Na dengan K. NaK ni tak boleh pakai sebab apa? Terlalu reaktif pula. So maksudnya reactive metal awak boleh pakai Cu, awak boleh pakai Pb, awak boleh pakai Cu pula, sorry. Awak boleh pakai Zn, awak boleh pakai Pb, awak boleh pakai Mg, awak boleh pakai Fe. Any metal, reactive metal. Cu dengan Ag tak boleh, cuak tak boleh. Na dengan K pun tak boleh sebab dia terlalu reaktif, tak logik. Kalau awak kata buat macam tu, awak dah cedera, dah pergi ke hospital dah, tak sempat nak tengok dia punya observation dengan conclusion. Okay, so salah satu cara yang pertama, bahan awak acid dengan reactive metal. Selain daripada tu, awak juga boleh guna acid plus metal carbonate. Okay, acid plus metal carbonate. Apa itu metal carbonate? Metal carbonate ni contoh dia macam calcium carbonate, lead to carbonate. Sebab apa kita boleh pakai reactive metal? Yang pertama sebab dia akan menghasilkan salt, garam dan juga gas hidrogen. So bila dia menghasilkan gas hidrogen, kita akan nampak bubble gas produce. Maksudnya if the reaction got reaction, jika tindak balas tu menghasilkan tindak balas, kita akan nampak blue. Senang kata pemerhatian yang boleh nampak. Kalau untuk acid plus metal carbonate, dia pun akan menghasilkan salt, water and carbon dioxide gas. Ini pun dia akan menghasilkan bubble gas. So kita boleh nampak. Tapi we cannot use kita tak boleh guna chemical properties of acid yang acid plus dengan metal oxide atau hydroxide. Fahamkan betul-betul, imagine betul-betul. Sebab acid plus metal hydroxide dia akan menghasilkan salt and water. Awak kena faham the physical appearance, sifat fizikal garam dalam keadaan solution, dalam keadaan larutan, sifat fizikal air dalam keadaan cecair adalah sama. So kalau bila dia dah terhasil salt and water, kita tak boleh observe. So sebab tu we cannot use this. Kita tak boleh guna this reaction. We can only use these two method, acid plus reactive metal dengan acid plus metal carbonate. Sebab kita punya purpose of this question is to differentiate between ethanol dengan ethanoic acid. Satu alkohol, satu carboxylic acid. So kalau dia acid, kita tambahkan dengan any metal, reactive metal. Contoh kalau kita campak zinc dekat dalam acid tu, dia akan keluar blub. Tapi kalau kita letak zinc dekat dalam ethanol, no reaction. Itu maksud teacher. Kalau kita letakkan metal carbonate dekat dalam acid, dia akan ada blub. Okey, ada blub. Okey, confirm lah yang M ini adalah acid. Tapi dekat N ni letakkan calcium carbonate, no reaction. Okey, so N itu adalah ethanol. Itu perumpamaan dia. Kenapa kita pakai dua method ni? Okey, so kena senaraikan. Teacher tak naklah beritahu detail sangat sebab semua dah ada skema. So dia akan ada, kita akan ada tabung, kita gunakan tabung uji, silinder penyukat, test tube, measuring cylinder. So ini satu markah. Banyak teacher. Tak apa. Tulis salah pun maksudnya yang tak berkaitan pun kalau awak tulis tak tolak markah. Okay. So kita kena tuliskan juga liquid in bottle M, liquid in bottle N. Kalau tak ada ni, tak ada markah. So maksud dia dalam kes ni magnesium ribbon kita pakai method pertama acid with reactive metal. Selain magnesium ribbon kita boleh pakai zinc powder. Okay, boleh pakai lead powder. And then dengan wooden splinter. Apa function wooden splinter? To test the gas produced. Okay. So ingat untuk prosedur our starting mesti start dengan verb. Mesti start dengan kata kerja. Tukar dan tuang, pour. Okay, measure and pour 5 liquid into a test tube. Ingat kalau test tube maximum volume adalah 5.
Maksimum 5. Jangan lebih daripada 5. Kemudian put a piece of magnesium ribbon into the test tube. Okay, and then put a burning wooden splinter at the mouth of the test tube. Record observation and then repeat step 1 to 3 in bottle N to replace liquid in bottle M. Okay, so kat sini 5 point. Okay, seterusnya ini cara method 2. Cara method 2 ni kita tutup dulu sekejap. Kita tengok dekat pemerhatian. So tadi dah ada 5, 6 markah dah. Kan? Satu markah untuk apparatus dengan material. 5 markah untuk 5 point untuk procedure. And then observation macam teacher beritahu sebab kita ada 2 solution. Kita ada 2 materials yang kita kena test. Satu liquid M, satu liquid N. So we have to mention both. Maksud dia kat sini kenapa ada stroke M or N. So maksudnya tak kisahlah. Tak kisahlah awak kata M ini got reaction and N no change. Doesn't matter. Ataupun M no change, N got reaction. Tak ada masalah. Okay. So kalau untuk reactive metal, so your observation is pop sound is produced. Kalau kita pakai reactive metal. Okay, kalau kita pakai reactive metal, kita punya observation, satu pop sound is heard, satu lagi no change. Kalau kita pakai metal carbonate method 2 tadi, so kita punya observation adalah lime water turns chalky dan juga no change. Sama. Next, untuk C conclusion. Ingat, describe chemical test mesti POC. C untuk conclusion, awak beritahu. Mana yang bunyi pop sound tadi, kalau kata M yang pop sound, so beritahu liquid in bottle M is ethanoic acid, liquid in bottle N is ethanol. Conclusion awak ni ada markah satu-satu. Yang ini berdasarkan mana conclusion awak? Berdasarkan awak punya observation. Okay, berdasarkan awak punya observation. Ini adalah method 2 if let's say awak nak pakai calcium carbonate. So kena ingat bila pakai calcium carbonate, it come with lime water. Kalau kita pakai reactive metal, magnesium ribbon ke zinc powder ke, it come with wooden splinter. Dia kembar ni. Sebab apa? Kalau reactive metal dia akan produce hydrogen gas. So kena pakai wooden splinter. Kena pakai kayu uji. Kalau untuk metal carbonate, dia comes with air kapur. Sebab nak uji kehadiran air kapur. Kehadiran gas carbon dioksida. So nampak ni, semua start dengan dia lebih kurang sama lah, sukat-sukat, cuma beza dia tadi masukkan satu spatula, tadi masukkan 2 cm magnesium ribbon. Sekarang ni kita masukkan satu spatula ketulan kalsium carbonate. Tadi kita masukkan 2 cm pita magnesium. Tu je. Yang lain semua dengan kita kata pass through the gas atau flow the gas into lime water. Bila kita pakai lime water, ayat dia adalah flow it into lime water atau pass the gas into lime water. Jangan put the gas into lime water. Tak diterima. Dia mesti pass the gas ataupun flow the gas. Pass ni sebab pass ataupun flow kita pakai apa? Kita pakai delivering tube. Tapi tak perlu mention lah delivering tube tu. Tak perlu mention. Okay. Teacher. Nak tengok yang nombor 3 tu kan teacher. Nombor 3. Kan dalam prosedur nombor 3 tu. Untuk method 1 atau method 2? Mana-mana method betul. Untuk method 2 lah. Okay, kan dia cakap if the effervescence occur kan. Tapi dalam BM tak ada kan ayat tu. Ada. So sebenarnya tak perlu pun if the effervescence occur. Oh, so tak ada pun tak apa kan? Tak ada, tak perlu. Terus buat test the gas je. So maksud dia kalau dia tak ada blue pun kita buat lah macam mana kita test. Of course lah dia no change. Okay? Okay teacher, dapat. Okay.
Okay, so siapa yang baru masuk, sebelum teacher terlupa, tolong isikan kehadiran dekat dalam ruangan chat. Alamak, sebelum ni ramai. Hari ni menyusut kehadiran. Caralah yang mana tak hadir ni boleh tengok yang rakaman. Saya risau sangat dengan awak-awak semua ni. Macam mana awak nak survive kan? Okay. So rasanya kita pergi tengok sekejap dekat fuel sekejap. Thermochemistry. Tentang fuel value. Fuel value ni adalah subtopik baru dalam KSSM. So kalau awak tengok fuel value, unit untuk fuel value, nampak? KJ G negatif 1. Dalam kata lain, KJ over G. So KJ ni adalah unit untuk energy. Ini adalah untuk mass. So bila kita nak define fuel value, sebenarnya unit ni bagi hint. Unit ini bagi hint. So kita tulis apa? Apa definition fuel value? Dia adalah the amount heat energy ni produce. The amount of heat energy produce. Tutup pintu ke? Tutup pintu. The amount of heat energy produce. Ni, energy produce. When, ini G mass kan? When 1 gram. When 1 gram of, siapa of? Inilah fuel kita lah sebab kita ada fuel value kan. The amount of heat energy produced when 1 gram of fuel completely burn in excess oxygen. Okay. Yang awak kena ingat extra ni lah, dia mesti completely burn in excess oxygen gas. Itu definition fuel value. Hint dia yang awak boleh cari. Yang boleh cari dalam ni daripada sini sampai ke sini je lah. Tapi yang ini syarat dia. Syarat dia mesti completely burn in excess oxygen gas. Okay, so A1 dah jawab. Next, number 2. Heat of combustion of diesel is 7515 kJ per mole. Calculate the fuel value of diesel. Okay, ini dah sekarang ni soalan, maksud dia dah sebelum ni dia tak tanya diesel ni, dia biasa tanya tentang name of alcohol. C9H alkohol yang nonanol, dekanol, oktanol dan sebagainya. Itu yang kita belajar. Tapi sekarang ni dia suka bagi fuel yang kita tak belajar. Tapi dia akan berikanlah dia punya molecular formula of the fuel tu, dia bagilah. Sebab nak bagi awak macam terkejut sikit. Padahal cara dia sama. Untuk kita cari fuel value, rumus dia adalah heat of combustion. Heat of combustion tu apa? Heat of combustion tu yang unit dia kJ mol negatif 1. Yang unit dia kJ mol negatif 1. Mesti ada mol negatif 1. Kalau dia hanya kJ saja, itu adalah heat change. Heat change during the reaction. Kita nak heat of combustion. Kalau heat of combustion during the reaction, dia mesti ada mol negatif 1. Okay, kalau haba pembakaran, dia mesti unit dia kJ mol negatif 1. So, untuk nak cari nilai bahan api, fuel value ni adalah nilai bahan api. Rumus dia adalah haba pembakaran bahagikan dengan jisim molar. Molar mass. Heat of combustion bahagi dengan molar mass. Kalau kita tengok heat of combustion, kita punya formula adalah kJ mol negatif 1 kan? KJ mol negatif 1 kan? Kalau molar mass kita dah tahu. Molar mass unit dia adalah G mol negatif 1. So bila kita buatkan ni, kita akan cancel out kan? Mol negatif 1 kita akan cancel dengan mol negatif 1. So at last kita akan dapat KJ bahagi dengan G. Sama lah ni macam formula untuk calculate the fuel
fuel value. Okay, so ini rumus dia. So kita masukkan dekat dalam rumus je lah. Ni tadi dah cerita. Masukkan dekat dalam rumus ni, 1 markah dapat jawapan akhir, 1 markah. So inilah dia punya fuel value. So masukkan kat sini, kalau kita tengok kat sini, diesel dia punya nilai bahan api dia 45.0. Kalau kita tengok kat sini, gasoline 47.0, gas asli 50, hidrogen 140. Okay. So sekarang ni soalan tanya. Berdasarkan based on table 3, which is better fuel? Awak comparekan yang ada dekat table 3, which is better fuel for environmental conservation. Justify your answer. 3 markah. So 3 markah, 1 markah pilihan awak apa? So of course lah pilihan kita adalah hydrogen gas. Sebab apa hydrogen gas? Awak kena tahu. Hydrogen gas is a very clean combustion. Apa maksud clean combustion? They only produce water. Water, it will not pollute the environment. Untuk pembakaran gas hidrogen, dia hanya menghasilkan air sahaja. Air ni dia tak mencemarkan alam sekitar. Tetapi if the combustion of gasoline, diesel, kalau saya kata diesel lah, kita ambil diesel kan. Ambil satu contoh. The combustion of diesel will produce toxic gas to the environmental. For example, carbon monoxide. Incomplete combustion of diesel, pembakaran yang tak lengkap diesel, kurang oksigen, dia akan menghasilkan carbon monoxide yang mana dia boleh menyebabkan pencemaran alam. Okay, so jawapan dia hydrogen, 1 markah. Combustion of hydrogen is clean. Ni, combustion of hydrogen is clean because only produce water. Markah yang kedua. So kat sini 1, 1, 1. Okay. Kemudian incomplete combustion of gasoline can produce. Gasoline boleh, awak nak pakai incomplete combustion of diesel pun boleh. Kan tengok lori tu pakai diesel. Bila dia pakai diesel, apa jadi asap dia hitam, apa ada dekat hitam tu, dia ada soot. Contoh kalau awak nak tulis diesel. Asap. Nampak asap lori. Ni, soot ni. Kan dia akan increase the air pollution. So toxic carbon monoxide and carbon dioxide gas. Carbon dioxide dia boleh menyebabkan global warming. Kan kita tahu kan, satu ais yang berkeluasan berapa ribu kilometer kilometer tu dia dah mencair. Tu satu musibah, satu malapetaka lah untuk bumi. Yang mana kita kena sedia. Sebab tu bila banjir dia sangat teruk. Air laut naik. Nak kata air sungai naik. Kenapa air sungai naik? Cek rupanya air laut naik. Okay. So next B. Hitung gisim butanol yang perlu dibakar. Sekejap, jam pukul berapa? Kita nampak. Okay. Okay, dah 11.29. Lepas ni ada kelas lagi tak? Lepas ni ada kelas lagi tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Maksud dia, maksudnya bio pun tak ada kan? Bio pun tak ada kelas kan? Bio Bukan tak ada. teacher ada kelas ke teacher? Oh, Alhamdulillah. Sebenarnya yang sains tu, Alhamdulillah Puan Nurhayati dah sudi untuk take over kelas tu. So teacher tak ada kelas untuk hari ni. So teacher nak sambung sikit boleh? Habiskan untuk B dengan C. Boleh. Okay, Alhamdulillah. So, boleh. Kita dah boleh. Okay, Alhamdulillah. Thank you so much. So maksudnya kita dah settle yang untuk sepatutnya kita nak buat dekat kelas bersemuka bersama Puan Umaimah. So minggu depan teacher akan pergi juga dekat modul intervensi. Teacher akan nak minta awak tolong respon kat teacher. Modul intervensi tu soalan mana yang awak nak bincang. Sebab ada setengah soalan yang awak tengok skema awak dah boleh jawab. So kalau tengok skema awak dah boleh jawab, kita tak nak bincang lagi lah. Sekarang ni kita nak bincang mana yang kritikal. Contohnya macam yang Iman tanya tu kan, tentang nak cari relative atomic mass of isotope bila dia bagi percentage of abundance. Macam mana? Soalan tu memang jarang keluar. Bila keluar nak tanya kita bincang. Kita cari soalan mana yang jarang-jarang keluar, tolong respon. Kalau malu nak tulis kat dalam group, PM teacher. Nanti teacher akan terus buat slide, kita akan bincang kat situ mana soalan yang jarang-jarang. Rare, very rare.
Soalan tu contoh Izzah kata quite risau dengan manufactured substances industry. So insyaAllah yang plan teacher yang pertama teacher akan masukkan manufactured substances muka surat 22 ni teacher akan bincangkan. Dan yang selebihnya teacher harapkan responnya dari yang lain. Bab mana yang awak rasa suka yang dekat dalam modul intervensi ada soalan test awak rasa suka, kita akan tengok dekat dalam kelas minggu depan. Okay, so kita sambung balik. Ini adalah tentang heat of combustion. Okay, heat of combustion, thermochemical equation for the combustion of butanol is given as follows. So ini adalah, ingat bila delta H ni, ini adalah heat of the reaction. Dalam kes ni reaction dia adalah combustion. So ini adalah nilai the value of heat of combustion. Nilai bagi haba pembakaran. Kena tulis ni sebab nanti awak nak masukkan nilai dalam formula yang awak ingat, awak tak tahu. Okay, calculate the mass of butanol that must be burned to raise the temperature of 400 cm3 of water by 25 degrees Celsius. So awak kena tahu nilai-nilai ni mewakili apa. So 400 cm3 of water ni, ini bersamaan dengan mass of water bersamaan dengan 400 gram. Sebab apa? Sebab dia dah beritahu kat sini kita dekat buku teks dia dah beritahu dah. Untuk density of water is 1 gram per cm3. Maksudnya 1 gram air bersama dengan 1 cm3 air. Maksudnya 1 cm3 bersama 1 gram. 400 cm3 bersamaan dengan 400 gram. So this is the mass of water, 400 gram. And then this 25 degree Celsius, dia nampak raise the temperature. So maksudnya ini adalah theta. Changes of temperature. The temperature increase 25 degree Celsius. Suhu meningkat 25 degree Celsius. So itu kita punya theta. Dan ini delta H kita. Sekarang dalam thermochemistry, heat of combustion, kita ada rumus. Delta H untuk cari heat of combustion is equal to mc theta divide with number of mole. Number of mole of substances. Substance. Number of mole substance ataupun number of mole yang terbakar tu. Okay. So awak kena tahu delta H ni apa? Tahu dah, ambil daripada sini. M ini apa? Dalam heat of combustion, our mass, M ini adalah mass. Mass of what? Mass of water. Tolong hati-hati. Pelajar kalau jarang buat latihan, tak buat latihan, dia ingat dia ambil je. Dia ingat calculate the mass of butanol. Dia ingat inilah yang kita nak cari. So sampai sudah awak takkan jumpa jawapan. M ini adalah mass of water. Sebab untuk eksperimen ini kita akan gunakan pembakaran bahan ini untuk menaikkan suhu air. We will burn the substance to increase the temperature of water. So that's why we need the mass of water. The mass of water used to check the changes of temperature ataupun the increase of temperature. So that's why the mass of water sangat penting dalam calculation. C ini adalah constant, C ini adalah specific heat capacity, C ini muatan hamba tentu ni adalah C. Theta ini dia dah bagi theta 25. Okay, number of mole of substances, bilangan mole. So sekarang ni kita nak cari GSIM. GSIM mass of the butanol. So substance kita kat sini adalah butanol. So number of mole adalah number of mole of butanol dalam kes ni. So kat sini kita dah tahu dah. Macam mana kita nak cari mass, kita akan dapat daripada number of mole ni. Sebab kita tahu number of mole butanol equal to mass of butanol bahagi dengan molar
molar mass. Ini strategi kita. Ini jalan kerja kita. Ini jalan kerja kita. Okay. Mula-mula kita kena cari number of mole of butanol berapa. Sebab delta H, heat of combustion kita dah ada, mass of water kita ada, temperature change theta kita dah ada. So bila kita dah dapat number of mole of substance, masukkan nilai number of mole yang kita dapat tadi, kita ada molar mass of butanol, kita boleh cari sebab kita ada relative atomic mass here, kita boleh cari molar mass, so then baru kita dapat mass of butanol. So step dia, delta H bersamaan dengan 2679. Bila nak buat pengiraan, abaikan negatif ni, tak payah tengok. Negatif ini, negative sign hanya nak menunjukkan it is an exothermic reaction. Okay, bila kita nak buat perhitungan, kita tak perlu masukkan nilai negatif, positif. Kita negatif ni wajib ditulis bila soalan nak buat energy level diagram, nak kena tuliskan delta H, wajib tulis negatif dengan positif sign. Tapi dalam perhitungan tak perlu tulis. Okay, so sekarang ni lagi satu step yang penting, bila kita tulis write the heat of combustion, dekat sini 2679 kilojoule per mole. Bila kita nak masukkan dekat dalam rumus yang ini, kita nak masukkan rumus ini, kita wajib convertkan dia kepada joule. Sebab kat sini kilojoule. Kita kena tukarkan dia kepada joule. Sebab kita punya C, kita punya muatan haba tentu ataupun specific heat capacity of water, kita punya C yang 4.2 ni, unit dia J. Bukan KJ, unit dia J. So bila C kita, constant kita pakai J, so nilai yang kat sini pun mesti pakai J. Kalau awak tak tukar kepada J, awak pakai KJ, jawapan awak nanti akan salah dan awak takkan dapat jawapan yang betul. Awak akan kurang 1000 nanti. Sebab apa? Sebab dalam kes ni, C ni unit dia dalam J, dia ulang balik. C ni unit dia dalam J. Tetapi delta H unit dia KJ. So kena tukarkan KJ kepada J dengan cara darab 1000. Wajib darab 1000. Bila kita gunakan rumus ni, bila kita guna cara ni, kita kena tukarkan kepada J. Okay, sama dengan M kita dah tahu, mass kita 400 gram, so 400. C kita 4.2. Theta kita 25. So bahagi dengan bilangan mole, number of mole, kita nak cari number of mole butanol. So bila nak cari, ini bawa ke atas, ini bawa turun ke bawah. So kita akan dapat number of mole for butanol sama dengan kita akan kira, kita akan dapat 0.0157 mol. Bila macam ini kan awak nampak panjang. To be extra careful, awak jangan ambil pendek. Jangan ambil 0.02. Jangan ambil 0.16. Ambil 4 lah. Okay, ambil 4. Kalau dalam calculation, kalau calculator tu boleh remain, pakai yang panjang tu terus darabkan dekat step yang kedua. Ini step pertama. Okay, ini step yang pertama. Kemudian kita masukkan pula nilai number of mole ni. So kita tahu number of mole butanol sama dengan mass of butanol divide with molar mass. So 0.0157 mole sama dengan mass of butanol. Di same butanol ni kita nak cari bahagi dengan molar mass. Molar mass untuk butanol kita belum kira lagi. So kiralah kat sini molar mass untuk butanol 4 darab 12 tambah 9 tambah 1, 10 tambah 16. So kita akan dapat 74. Okay, gram per mol negatif 1. So bahagi 74, so kita akan dapat mass of butanol area 1. Berapa? 1.16. Nampak? 1.16 gram. Unit gram wajib ada.
Okay. So awak akan dapat macam ni. So dalam kes ni macam mana awak dapat 4 markah? Dia akan carilah ini untuk heat change, MC theta, ini 1 markah. Kemudian awak cari number of mole untuk apa butanol. So kat sinilah. Ini cara ni pun boleh, maksudnya awak darabkan ni bahagi ni. Ini cara ni boleh. Cara ni pun. Okay. So seterusnya C, describe a laboratory experiment to determine the heat of combustion. Ni nak describe heat of combustion of name alcohol. Mesti namakan. Kalau tak namakan teacher sampai ke sudah awak punya markah tu hilang. Bila dia name alcohol mesti namakan alcohol with number of carbon atoms per molecule less than 4. Maksudnya number of carbon less than 4. Yang boleh adalah kalau kita tengok ethanol, metanol dengan propanol. Sebab dia kata less than 4. Kalau dia kata 4 boleh, dia kata less or equal than 4. Kan kata less than 4, so maksudnya metanol, ethanol, propanol. In your description, include diagram. So kalau diagram, biasanya dia dua markah. 2 markah pertama adalah berfungsi, functional. Tak ada silap garis semua. Dan lagi satu label. Mesti label. Okay. So untuk eksperimen ni, dia nak name, dia tak ada kata nak detail apparatus dengan materials kan. Dia cuma nak kata name alcohol. So beritahulah alcohol use, material ataupun tulis alcohol use. Awak boleh pilih salah satu lah, pilih salah satu je. Contoh awak nak ambil ethanol. Awak nak ambil etanol, ambillah etanol. Okey, kemudian barulah awak buat prosedur. Okey. So sekarang ni dia tak ada nak minta observation, dia tak ada minta apa tapi dia minta diagram. So tak perlu tulis observation. Awak wajib lukis diagram. So kat sini 1 markah, untuk diagram 2 markah, so dah 3 markah. Untuk prosedur maksudnya ada 7 markah yang awak kena, maksudnya hint dia, at least you have 7 point there. Okay, so inilah dia punya prosedur dia. Untuk lukisan dia, ini lukisan dia tak berapa jelas. Dia mesti ada windshield. Sekejap lagi teacher sharekan. Ada. Sekejap lagi teacher paparkan yang jelas punya. Yang tak jelas punya. Dia ada windshield. Kemudian dia mesti ada copper can atau copper tin. Okay, copper can bukan copper tin. Copper can. Dan mesti label. Thermometer pun label. Apa maksud functional dalam kes ni? Functional maksud dia air dia. Air dia mesti ada dash. Water. The water mesti lukis ada dash. Okay. Ini thermometer. Seeloknya awak lukiskan gambar kat sini ada buat segi 4 macam ni. Ada retort stand. Yang pegang hold the thermometer. Tak boleh. Tak payah. Sebab awak kena continuous stir. Awak kena dalam eksperimen ni awak kena sentiasa kacau. So kalau awak letak dekat retort stand, macam mana nak kacau? Tak boleh kacau. So tak perlu bubuh dia punya retort stand. Hanya termometer sahaja. Sebab tu kat gambar ni dia pakai termometer sahaja. Okay, awak kena imagine. Mula-mula water is measured and pour into a copper can. Kita masukkan water ke dalam copper can, kemudian letakkan dekat dalam tripod stand. And then yang paling penting mesti initial temperature, record and measure the initial temperature. And then weigh and record the mass of spirit lamp. Kita punya substance, bahan kita kat dalam ni, dekat dalam spirit lamp. Sebab tu penting untuk dekat dalam pelita ni pelita. Kita punya bahan yang kita nak bakar adalah dalam pelita. Air ini hanya satu bahan untuk mengukur kadar kenaikan suhu ataupun untuk mengukur kadar heat energy produced by the combustion of this substance.
Sebab tu wajib untuk kita weigh and record the mass of spirit land before and after. Nampak? Sebelum ni, sebelum yang pertama, before, kita weigh and record the mass of spirit lamp. After, nampak? Ini after. After the reaction finish, kita kena weigh and record the mass of spirit lamp. Sebab apa? Kita nak tengok mass of this substance burn. Of course lah, bila kita dah nyalakan pelita ni, alkohol dalam kita punya pelita tadi akan berkurang mass dia. Sebab apa? Sebab dia dah terbakar dekat sumbu tadi. So, mass dari situlah, mass itulah kita boleh cari number of mole dan seterusnya kita boleh kira dia punya haba pembakaran ataupun heat of combustion. Okay, so yang penting water stirred continuously by using thermometer. Dan kita mesti fixkan. Kita tak boleh tunggu-tunggu sampai bila teacher? Sampai air tu mendidih ke? Tak payah. Kita fixkan the increase of temperature. Nampak? Until the temperature of water increase by 30 degree Celsius. So maksud dia, asal dia increase about 30 degree Celsius. Menaik dalam 30 darjah Celsius. Contoh suhu awal dia ni, initial temperature of water asal dia contoh 27. So awak kena tunggu sampai dia menaik tambah 30. So maksudnya sampai dia jadi 57 darjah Celsius. Bila termometer dah 57 darjah Celsius, awak stop ataupun awak padamkan pelita tadi, turn off the flame. Lepas tu next, you have to weigh and record the mass of lamp and its content after the combustion. Macam tu. Okay, yang ini kita tetapkan. Kalau saya nak jadikan 40 boleh, awak nak naikkan water tu jadi 40 pun boleh. Tapi jangan terlalu sedikit. Okay, jangan terlalu sedikit. Water increases by about 5 degree Celsius. Jangan terlalu sedikit. At least ambilkanlah dalam 20, 30, 40. Tapi jangan pula sampai dia menggelegak 100. Nanti dia lebih menyukarkan awak nak handle the experiment nanti. Okay, so ini adalah untuk versi yang bahasa Melayu. Yang penting macam teacher beritahu, bahan salah satu je lah. Metanol, etanol atau propanol. Kemudian mesti step yang pertama untuk air. Kemudian mesti ada sukat dan rekod suhu awal air dan timbang dan rekod gisim pelita etanol. Ini yang pertama. Nanti yang terakhir sekali jangan lupa timbang dan rekod gisim pelita dan kandungannya. Selepas eksperimen. Okey. Okay, letakkan pelita. Inilah yang saya kata 30 darjah Celsius. Gambar dia macam mana? Sekejap teacher. Sekejap, sikit lagi. Sorry, jam masa 20 minit. Sekejap Okey, boleh nampak tak dia punya ni? Kalau teacher tak pastilah dekat dalam skema tu terang tak Nanti teacher share dekat dalam group. Ni dia punya functional diagram. Dekat skema pun tak berapa terang. Nanti teacher share dekat dalam group gambar ni. Okey. So ini mesti ada windshield ini adalah penghalang angin. Penghadang angin. Tripod stand tungku kaki 3. Tungku kaki 3. Ini adalah bongkah kayu. Ini metanol. Ini pelita.
Ini air, ini tin kuprum. Tin kuprum. Okey, yang ini termometer. Mesti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mesti ada 8 label yang wajib. Okay, 8 label yang wajib. Wooden block ni wajib sebab tak ada spirit lamp yang tinggi. Setinggi yang boleh setinggi ni. Setinggi boleh jadi sama dengan tripod stand. Mesti kena letak wooden block. Okay. So rasanya hari ni tu saja. Setakat ni ada apa-apa soalan tak? Ada apa soalan? Tak ada, teacher. Okay, Alhamdulillah. So teacher harap awak semua kuat semangat. InsyaAllah hari ni kot. Hari ni coming soon teacher akan usahakan untuk bagi pula objektif untuk soalan objektif Google Form untuk Kedah set 1. Kita manfaatkanlah peluang mana ada kita usaha. Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat. Allah menilai setiap semua perilaku kita. InsyaAllah ada ganjaran dia untuk orang yang berusaha. Okay, itu saja untuk hari ni. InsyaAllah kita jumpa Isnin depan 10.30 sampai 11.30. Itu saja. Bye. Assalamualaikum. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Okay, thank you. Okay, Rabi.